الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله يقول الناس عادة ونقول عبادة قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Musi dan juga pihak jatuh kuasa, pimpinan daripada semua peringkat, buayah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamu dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita sampai ke hari ini. Pada malam berbahagia ini, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan, sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Kita masih lagi berada dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, di mana tuan-tuan kita telah bincangkan surah ini sampai ke ayat yang ke-10 dalam pertemuan lepas. Tuan, surah Al-Hujurat ini surah yang pendek, ada 18 ayat je. Kita dah sampai ayat yang ke-10. InsyaAllah tak lama lagi kita akan habiskan juga surah Al-Hujurat. Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala beri kesempatan pada kita insyaAllah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sambungan pada ayat yang ke-11 Quran Rasam Usmani pada muka surat 516 insyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebelum kepada penghayatan ayat, saya nak mengambil kesempatan nak mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan tentang bacaan ataupun sedikit tajwid yang biasa kita jumpa dan kadang-kadang kita terlepas pandang bila terlalu biasa. Contohnya ayat yang kita baca tadi, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Bila kita berhenti pada minhun, jangan lupa tuan-tuan dan puan, minhun, nun yang terakhir itu ada syaddah. Maka tuan-tuan, nun dan juga mim yang ada syaddah wajib kita dengar. Walaupun di sini kita berhenti, maka tuan-tuan berhenti itu dengan tidak lupa untuk dengar. Jadi minhun kita tahan sekitar 2 harakat. Dengung mesti cukup 2 harakat. Jadi minhun jangan kita tinggalkan. Dengung sebagaimana yakunna khair. Tadi kita dengung, maka minhun itu juga kita tahan untuk dengung sebanyak 2 harakat. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat ini kadang-kadang kita tersilap baca. Saya sendiri pun pernah tersilap baca, kawan tegur dulu. Sejarahnya tu kawan pernah tegur. Tuan-tuan pun cuba tengok dekat-dekat kan, bawah penghujung ayat yang ke-11, dekat-dekat hujung, bi'salismu. Okey, cuba tengok betul-betul baris kasrah. Bi'salismu,
baris kasrah itu pada huruf lam. Biasa tuan-tuan dan puan kita jumpa alif lam, biasa kita jumpa kasrah ke fathah ke pada alif ataupun hamzah. Tapi pada alif lam ni, perkataan ini kasrahnya pada lam, bukan kasrah pada alif. Cuba tengok. Sebab kadang-kadang kita baca bi'sal ismu, salah. Sebenarnya bi'sal ismu. Jadi kasrah itu milik lam. Adapun alif ataupun hamzah tadi, hamzah wasal. Tengok ada tanda tu kan, alif tu. Sungguh saya bersilap dulu, saya baca bi'sal ismu. Sebenarnya bi'sal ismu. Ingat bi'sal ismu. Ingat sampai bila-bila lah. Ayat yang ke-6 ni. Beza dengan yang lain. Mangkali kalau kita jumpa dalam alif yang lain, biasanya lam itu sukun, tapi ini lam ini berbaris di bawah. Bi'sal ismu. Bi'sal lis. Bukan bi'sal ismu. Ingat berbila-bila insyaAllah. Jadi mari sama-sama tuan-tuan dan puan kita hayati ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak kaum lelaki mencemuh, merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Kerana kali puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak daripada kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana barangkali puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka yang mencemuh tadi. Dan janganlah sesetengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Ini larangan tadi, la tadi semua tu larangan yang boleh menyebabkan kita melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat, yakni daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebelum ini kita bincangkan ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Allah Ta'ala sebut bahawa sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka satu perintah daripada Allah setelah Allah Ta'ala sebut bahawa orang beriman itu bersaudara ialah fa'aslihu, damaikanlah dua saudara kamu. Fa'aslihu baina akhawaikum, damaikanlah dua saudara kamu yang bertelagak. Jadi perintah Allah untuk kita jaga ukhuwah ini supaya kita, kerja kita, damaikanlah dua saudara kita yang bergaduh bertelagak. Itu perintah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila sebut tentang hubungan ukhuwah Islamiah ini, hubungan persaudaraan Islam ini tuan-tuan, bukan hanya sekadar terdapat perintah di sana tuan-tuan untuk menjaga hubungan silaturahim ini tuan-tuan, menjaga ukhuwah Islamiah tuan-tuan, ada beberapa larangan-larangan Allah yang mesti kita jaga, yang kalau kita lakukan benda larangan tersebut, ia akan memberi kesan kepada hubungan sesama orang beriman. Jadi tuan-tuan, apakah larangan-larangan tersebut? Kita teliti satu persatu. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut jangan memperolokkan, merendah-rendahkan orang satu kaum dengan kaum yang lain. Jangan merendahkan kelompok yang lain. Dan difokuskan kepada orang lelaki yang beriman. Pada masa yang sama juga disebut tentang golongan wanita, khususkan lelaki dan juga wanita. Walaupun kebiasaannya kita jumpa dalam ayat-ayat yang lain, kalau Allah Ta'ala sebut lelaki, kebiasaannya juga maksud perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, contohnya secara umumnya, wahai orang-orang beriman, walaupun pada perkataannya lelaki, tetapi secara umumnya lelaki dan perempuan. Jadi tuan-tuan, ayat ini juga tuan-tuan ada spesifik kepada golongan wanita, yang mana menjadi pengajaran juga tuan-tuan dalam bab merendah-rendahkan golongan yang lain. Allah Ta'ala ingatkan kita jangan merendahkan orang lain, memperolok orang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana barangkali orang yang diperolok itu lebih baik daripada orang yang memperolokkannya. Jadi orang yang dia
direndah-rendahkan itu barangkali tuan lebih baik daripada orang yang cuba merendah-rendahkan mereka, sama ada golongan lelaki ataupun perempuan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pernah tengok orang lain ada kekurangan berbanding dengan kita. Ada benda yang kita mampu buat, orang lain tak mampu buat. Oh tuan-tuan, jangan pandang rendah pada orang lain. Kerana barangkali tuan-tuan, saudara kita yang kita hina itu, yang kita pandang dia kurang daripada kita satu perkara, mungkin dia kurang satu perkara, tetapi dia lebih daripada kita 999 yang lain. Begitulah sebaliknya. Jangan kita rasa bangga tuan-tuan dengan satu kelebihan, kerana barangkali tuan-tuan, kita ada satu kelebihan banding dengan orang lain, tapi orang lain itu ada 999 kelebihan yang lain. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sifat merendah-rendahkan orang lain adalah sifat yang tak baik. Daripada mana sifat merendah-rendahkan orang ni datang? Antaranya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia datang daripada sifat sombong, sifat takabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kibru batarul haqq wa qamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia. Dari riwayat yang lain disebut wa qamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi tuan-tuan, daripada mana datang penyakit suka merendah-rendahkan orang lain? Puncanya daripada sombong, takabur. Takabur ni tuan-tuan, kita rasa kita lebih hebat pada orang lain, kita sombong dengan apa yang kita ada, dan kita akan bawa kepada merendah-rendahkan orang lain. Jangan lupa tuan-tuan, sifat takabur ini barangkali ada orang pandang kecil, tetapi besar tuan-tuan kesannya, sehingga kan kita melihat iblis laknatullah pernah dicampak keluar daripada syurga. Antaranya ialah kerana sifat takabur. Walaupun kita kata pada asasnya tuan-tuan, iblis ada kehebatan yang tertentu satu ketika dahulu, namun bila mana datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, maka tuan-tuan, kesombongan telah menyebabkan iblis binasa kemudian harinya. Tuan-tuan, dalam hadis yang kita bacakan tadi, al-kibru batarul haqq, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Walaupun iblis tahu bahawa perintah itu adalah perintah yang benar daripada Allah, tapi kerana sifat sombongnya, dia menganggap dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Statement yang dipegang oleh iblis, kami diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Maka tuan-tuan, kesombongan inilah yang telah membinasakan iblis kemudian harinya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, daripada sifat sombong. Lawan bagi sombong ialah tawadhu. Maka tuan-tuan, kalau kita baca buku kitab Madza Ya'ni Intimal Islam, apa artinya semangat Islam, karangan almarhum Ustaz Fathiyah kan, disebut tuan-tuan dalam bab yang kelima ke enam, tuan-tuan, kelima tak silap saya, dalam bab saya mestilah menguasai diri, ada penghuraian dekat hujung-hujungnya berkaitan dengan pintu-pintu yang membuka ruang kepada syaitan menguasai diri kita, yang mesti kita halang, iaitu tuan-tuan sifat sombong. Maka halanglah pintu daripada syaitan menguasai kita, iaitu pintu kesombongan itu, iaitu lawan pada sifat itu, kita kena tawadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan pada kita, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Tapi barang siapa yang takabur, Allah Ta'ala akan hina dia. Sebab itu tuan-tuan, orang yang takabur, suka hina orang, mengangkat diri dia sendiri, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila mana Allah Ta'ala hina dia, walaupun dia angkat diri dia sendiri tuan-tuan, orang tengok dia, orang rasa benci. Sebut nama dia, orang rasa benci. Sebab apa? Allah Ta'ala yang hina dia. Ada orang yang tawadhu, walaupun dia tidak mengangkat diri dia sendiri, tak menceritakan kelebihan diri dia sendiri, tak menghina orang lain, tapi tuan-tuan, orang suka dengan dia. Sebut nama dia, orang kenal dia. Sebut nama dia, orang hormat dia. Sebab tuan-tuan, yang memuliakan diri dia bukan diri dia sendiri, tetapi yang memuliakan diri dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan,
antara pesanan Ibnu Athaillah dalam kata-kata hikmahnya. Dalam kita lihat dalam kitab Hikam, pesan Ibnu Athaillah, tanamlah diri kamu dalam tanah kerendahan. Kerana setiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasilnya. Tuan, pokok-pokok kita yang tuan, pokok ada pokok yang ditanam, ada pokok yang tak ditanam. Contohnya ada pokok mungkinlah binatang-binatang makan, ke kita makan, ke campak pergi jalan. Dua-dua pokok, ada pokok yang ditanam, ada pokok yang tak ditanam. Barangkali dua-dua pokok rambutan. Tetapi gambarannya seolah-olahnya tuan-tuan, pokok yang tak ditanam dalam tanah kerendahan tidak sempurna hasilnya. Tuan-tuan, pentingnya kita kena ada sifat tawadhu. Kalau ikut patah, orang kata di bahasa orang Melayu tuan, ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk, bukan makin sombong. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sombong yang menyebabkan ia menghalang kebenaran. Pada masa yang sama, sifat sombong inilah yang membawa kepada sifat merendah-rendahkan orang lain. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya tuan-tuan, sifat sombong ini adalah sifat jahiliyah, amalan orang jahiliyah. Pernah satu ketika tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari pernah telajak tuan-tuan tindakan dia. Menyebut tuan-tuan, memanggil panggilan merendah-rendahkan seorang sahabat yang lain. Ada riwayat kata Bilal bin Rabah, ada pandangan kata Amr bin Yasir. Jadi kena semak tuan, mana satu. Dia panggil sahabat tadi, ya benamra'ati saudah, wahai anak kepada perempuan yang hitam legam. Tuan-tuan, terasa hati sahabat tadi. Nabi mendengar, Nabi menegur Abu Zar Al-Ghifari, ya Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, masih ada lagi dalam diri kamu perangai sifat jahiliyah. Tuan-tuan, tengok sahabat bila ditegur. Tuan-tuan, lantas Abu Zar merasakan diri dia bersalah sangat-sangat. Telajak benda tadi, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa bersalah sangat. Lalu setengah riwayat sebut, dia merebahkan diri dia. Dia minta sahabat tadi, pijaklah kepala dia. Tuan-tuan, pijaklah kepala dia. Kalau tidak, dia rasa bersalah sangat. Dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan tuan-tuan, sifat merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain ini adalah sifat jahiliyah. Tuan-tuan, yang perlu kita tinggalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi janganlah kita ini menghina orang lain, kerana ia melambangkan dalam diri kita ada nilai-nilai kesombongan, yang mana tuan-tuan, sifat sombong ini boleh menolak kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka tuan-tuan, lawanlah sifat sombong ini dengan sifat tawadhu. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Artinya, dan janganlah kalian mencela orang lain. Yakni tuan-tuan, bila kita cela orang lain, satunya kita ialah bersaudara, seolah-olah kita mencela diri kita sendiri. Itu dia kata, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Yang pada hakikatnya maksudnya, jangan kamu cela orang lain. Sebab hakikatnya orang beriman, sebagaimana yang kita bincangkan hari itu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni bersaudara. Yang Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, ibarat satu jasad. Bila satu sakit, habis seluruh anggota yang lain yang sakit. Contohnya tuan-tuan, yang sakit itu kaki, tapi yang mengadu itu ialah mulut kita. Yang keluar air mata, mata kita. Yang mengadu sakit mulut. Ikut logiknya tuan-tuan, yang sakit itu kaki, buat apa nak kalut-kalut sangat mulut ni? Tapi tuan-tuan, itulah ibarat yang boleh kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Bila kita menyakiti orang lain, seolah-olah kita menyakiti diri kita sendiri. Orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang lelaki maupun perempuan, maka mereka itu sangat tercela dan terlaknat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah, dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Tuan-tuan, al-hamzu bererti celaan dalam bentuk perbuatan, sedangkan kata al-lamzu
bererti celaan dalam bentuk ucapan. Humazah, lumazah tadi. Al-lamzu bererti celaan dalam bentuk ucapan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam, hammazin masya'in binamin, yang banyak mencela, yang kian kemari menghampir fitnah. Tuan-tuan, artinya mencela orang-orang dan menghinakan mereka dengan sewenang-wenangnya dan berjalan ke sana kemari untuk namimah, iaitu mengadu domba. Dan adu domba itu bererti celaan dalam bentuk ucapan. Oleh itu tuan-tuan, wala talmizu anfusakum, janganlah kau mencela diri kamu sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kau bunuh diri kamu sendiri. Ada maksudnya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tengok pada perkataan wala taqtulu anfusakum, janganlah kau bunuh diri kamu sendiri, yang bermaksud janganlah sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain. Maksudnya, jadi membunuh tadi sama juga dengan wala talmizu anfusakum, janganlah kau mencela diri kamu sendiri. Bukan maksud kita cela diri kita, maksudnya kita cela orang lain. Tapi sifat orang beriman ni, setiap orang adalah bersaudara. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Maksudnya, janganlah kalian panggil dengan menggunakan gelaran-gelaran buruk yang tidak enak didengar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan, mana tuan-tuan diceritakan bahawa ayat ini, yakni wala tanabazu bil alqab tadi, turun berkenaan Bani Salamah. Ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah tiba di Madinah, dan di antara kami, sahabat yang cerita tadi, tidak ada seorang pun melainkan mempunyai 2 atau 3 nama. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan? Orang Arab ni kadang-kadang seorang individu dia ada 2-3 nama panggilan, gelaran. Dan jika baginda memanggil salah seorang daripada mereka dengan nama-nama tersebut, maka mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan nama tersebut. Yakni ada gelaran-gelaran yang tak sesuai. Bila dipanggil, dia tak suka. Maka turunlah ayat wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan dah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab satu ketika dahulu. Mereka kadang-kadang ada panggilan-panggilan. Seorang individu ada bakat macam-macam gelaran. Kadang-kadang sampai 2-3 gelaran ataupun nama. Dan kadang-kadang tuan-tuan gelaran itu gelaran-gelaran yang tak baik, yang mungkin tak disukainya. Contohnya tuan-tuan, ada seorang sahabat tuan-tuan namanya Zaid. Sebelum Islam orang panggil dia Zaidul Khail, Zaid kuda. Tapi setelah dia meluk Islam, Nabi panggil dia Zaidul Khair. Beza satu huruf dia, tapi maksud dia lain. Khair, baik. Zaid yang baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya gelar-menggelar adalah amalan jahiliah. Gelar-gelar, ingat, gelaran yang tak baik. Kita masyarakat kita pun lebih kurang lah tuan-tuan. Buat gelar-gelar ni, contoh kalau balik kampung, kalau ada nama Muhammad dia, mat dia, macam-macam lah. Mat dekat kampung tu mungkin ada 7-8 orang. Maka timbullah gelaran-gelaran. Ini mat ni, mat begitu, mat gini. Tuan-tuan, kampung saya pun banyak juga gelaran-gelaran bila panggil mat ni, contohnya. Jadi ada gelaran-gelaran yang tak baik yang kita kena elak, yang barangkali kalau kita panggil orang tak suka, maka tuan-tuan kita kena jauhi daripada benda tersebut. Ingat zaman-zaman sekolah dulu, Allahu Akbar, zaman jahiliah lagi kita kata tuan, macam-macam tempat gelaran-gelaran sama-sama kawan ni, yang boleh kadang-kadang kawan terasa hati, kawan rego, kawan tak nak kawan sebagainya. Jadi sebab gelaran-gelaran, maka tuan-tuan Islam datang bersihkan benda-benda demikian. Wala tanabazu bil alqab, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sekali lagi tuan-tuan, bi'salismul fusuq, jangan lupa tuan-tuan. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Maksudnya seburuk-buruk sebutan dan nama panggilan adalah pemberian gelaran dengan gelaran-gelaran yang buruk. Sebagaimana orang-orang jahiliah dulu pernah bertengkar setelah kalian masuk Islam, dan kalian memahami keburukan itu. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun,
Dan barang siapa yang tidak bertaubat, yang ini pada perbuatan tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik, daripada kita termasuk dalam golongan demikian. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita masuk ayat yang seterusnya. Ini panjang sikit perbahasan ayat yang ke-12 ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Tuan, sebelum pada penghayatan ayat, tengok sikit ayat yang ke-12 ni. Mulut kita berbelit-belit nak sebut. Kalau kita hayati betul-betul tuan-tuan, cara sebutan ada kelainan. Kalau tak hayati, kita hantam semua sama dia. Huruf dhad dengan huruf dha. Lain. Huruf dhad susah sebut sebenarnya. Huruf dhad ni lidah kita nak pergi ke rahang kiri ataupun kanan. Nak ke kanan ataupun kiri. Dhad susah. Walau lidah kita pergi tepi. Walau dhalli ba'dha. Lidah kita ba'dha, lidah kita tepi. Tapi huruf dha, lidah kita patutnya depan. Dha, lidah kita keluar. Dha. Macam huruf za. Macam huruf za tapi kita muncul mulut. 3 huruf ni kita kena jaga dia lembut. Huruf sa, za, huruf zal dengan huruf dha. Sa, za, dha. Dia lembut ke depan, lidah kita keluar patutnya. Dha, dia keluar pada gigi kita. Dha. Jadi kalau kita perhati betul-betul, kena sebut betul-betul. Minadh-dhann, kita apa? Inna ba'dadh-dhann. Ba'dadh-dhann. Kita cepat-cepat lidah tukar tempat kan. Apalah kita training sikit sebanyak. Dhann ni is. Wala yuttab ba'dukum ba'dha. Huruf ta lagi. Susah sebut. Okey, kita tengok pada penghayatan ayat. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman. Sekali lagi kita lihat bentuk larangan. Tadi larangan banyaklah. La yasfar qaumun, kan? La talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Lam laka, larangan belaka. Kali ini larangan yang seterusnya. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jauhilah daripada kebanyakan sangkaan. Zan, sangkaan. Supaya apa? Kita tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala penerima taubat lagi maha mengasihani. Jadi ada 3 benda yang kita nak kena tengok di sini. Yang pertama, kena jauhi. Dia tak sebut la pun, jauhi. Ijtanibu. Jauhi daripada kebanyakan sangkaan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kerana ada sebahagian sangkaan itu ialah dosa. Maksudnya apa tuan-tuan? Sangkaan ini ada yang baik, ada yang buruk. Sangkaan baik, okey, itu sangkaan yang dibenarkan. Adapun sangkaan buruk, kita kena berhati-hati, kena jauhi. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang sangkaan itulah yang bawa kepada dosa. Hari itu tuan-tuan, kita bincang tentang peristiwa hadisul ifk. Peristiwa hadisul ifk dalam juzuk yang ke-18 surah An-Nur, muka surat 351. Muka surat 351, yakni muka surat yang kedua surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut tentang, kita dapat lihat tentang pengajaran ini, apakah punca dia yang menyebabkan peristiwa hadisul ifk ini semakin merebak, peristiwa berita bohong ini. Allah Ta'ala sebut sepatutnya
bila dengar berita-berita buruk ini, yakni fitnah, apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-12, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Allah Ta'ala sebut tentang sepatutnya apa yang perlu kita buat bila dengar berita-berita buruk sesama kita ni, sama orang beriman. Allah Ta'ala sebut sepatutnya kita kena bersangka baik. Orang beriman, lelaki ataupun perempuan, sepatutnya bila dengar berita-berita tertentu yang buruk tentang saudaranya, sepatutnya dia kena sangka baik dulu. Dah sangka baik, kemudiannya berkata ini adalah tuduhan yang dusta lagi nyata. Dusta dan yang nyata. Dusta yang nyata. Maksudnya tuan-tuan, sepatutnya dalam kehidupan kita, bila dengar khabar-khabar keburukan tentang saudara kita, kena sangka baik dulu. Tuan-tuan, lebih baik kita tersilap melepaskan orang bersalah daripada tersilap menghukum orang yang tak bersalah. Tuan-tuan, buat hukuman tuan-tuan ni, kita menghukum, kita melepaskan orang yang bersalah, memang silap lah kita kata, tetapi itu lebih baik daripada menghukum orang yang tak bersalah. Bila kita menghukum orang tak bersalah, mula-mula sekali kita menghukum orang tak bersalah ialah dengan sangka buruk. Kadang-kadang sangka buruk itu bawa kepada benda-benda lain, yang akhirnya tuan-tuan, kita telah menghukum awal-awal orang yang tak bersalah dengan tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Kita yang menjadi penyebar pula berita bohong dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok bab sangkaan ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana tuan-tuan, banyak pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sangkaan. Tuan-tuan, saya ringkaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, Nabi pernah bersabda, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allah ta'ala hurmatan minki maluhu wa damuhu wa an yadhunna bihi illa khaira. Sungguh indah diri kamu, sangat harum aramamu, dan sungguh agung diri kamu dan agung pula kehormatan kamu. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kata Nabi, kemuliaan seseorang mukmin sangat agung di sisi Allah Ta'ala, harta dan darahnya daripada diri kamu, wahai Ka'bah, dan ia tidak berprasangka melainkan prasangka yang baik. Ini Nabi sabda masa Nabi tawaf di Ka'bah. Kemuliaan orang beriman antara ialah dia tidak berprasangka melainkan berprasangka yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadith, wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi sebut, jauhilah prasangka, kerana prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian meneliti rahsia orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, curi dengar, saing yang tidak baik, saling dengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Banyak lagi tuan-tuan hadis-hadis yang lain yang menyebut tentang kena jauhi sifat prasangka. Kemudiannya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lagi, wala tajassasu, janganlah kamu cari-cari kesalahan orang lain. Tuan-tuan, perkataan tajassus, tajassasu lebih sering digunakan kepada perbuatan buruk, cari keburukan. Walaupun di sana tuan-tuan perkataan jasus, al-jasus, al-jasus ni bukan jasus tu, al-jasus ni maksudnya mata-mata. Mata-mata kerja dia mengintip lah tuan-tuan, mengintip.
Adapun di sana tuan-tuan disebut at-tajassasu ini lebih fokus pada mengintip cari kesalahan buruk. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun perkataan at-tahassasu. Sebab Nabi sebut tajassasu, tahassasu. Perkataan tahassasu seringkali digunakan pada hal yang baik. Contohnya tuan-tuan, dalam surah Yusuf, Nabi Yaqub pernah berpesan pada anak dia, kan? Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin. Nabi Yaqub tuan pernah perintahkan anak-anak pergi cari. Jadi digunakan perkataan tahassasu, intip cari-carilah. Tapi ia memfokuskan kepada perbuatan yang baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun kadang-kadang kedua-dua perkataan itu juga digunakan menunjukkan hal yang buruk. Contohnya ada hadis Nabi sebut la tajassasu wa la tahassasu. Ni bab dua perkataan tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan erti kata lain, kita ambil pengajaran, janganlah duk sibuk cari kesalahan orang lain, tetapi sibuklah kita cari kesalahan diri kita sendiri. Baca tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Baca tuan-tuan, sibuklah kita cari kesalahan diri kita. Masa kita bincang ayat yang kedua surah Al-Hujurat dulu, kita pernah sebut tentang cerita sahabat Nabi namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais bila turun ayat yang kedua tuan-tuan, Sabit bin Qais ni rasa bersalah, sehingga kan Nabi perasan beberapa kali Sabit bin Qais tak ada dalam solat jemaah. Nabi suruh sahabat pergi cari dan sebagainya. Bila ditanya kepada Sabit bin Qais, dia cari-cari, rupanya Sabit bin Qais telah mengurungkan dirinya di rumah. Ada riwayat yang lain kata dia kurung dirinya di kandang kuda. Bila tanya kepada dia kenapa yang dia buat demikian, dia kata habislah aku dah termasuk dalam ahli neraka. Kenapa pula? Sebab ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat itu cerita bahawa jangan tinggi suara depan Nabi, jangan cakap dengan Nabi dengan suara yang kuat sebagaimana cakap dengan orang lain, sebab takut-takut amalan kamu akan terbatal dalam keadaan kamu tak sedar. Jadi Sabit bin Qais duduk rasa macam ayat tu kata kat dia, sebab dia lah orang yang cakap kuat, sebab dia masalah pendengaran. Biasa orang masalah pendengaran dia akan cakap kuat. Jadi dia takut-takut dia lah termasuk dalam golongan yang cakap kuat depan Nabi, jadi seolah-olah macam tidak beradab, yang boleh menyebabkan amalannya terbatal. Bila amalan terbatal tuan-tuan, habislah dia rasa macam diri dia dah masuk dalam ahli neraka. Tuan-tuan, Nabi kata dia terkecuali, dia macam special case, taklah sampai tahap itu dia, barulah dia tenang. Tuan-tuan, kita nampak macam mana sahabat Nabi berkomunikasi dengan Al-Quran. Bila ayat Al-Quran sebut, mereka rasakan ayat itu kena pada diri mereka. Tapi kadang-kadang kita tidak, tuan-tuan. Baca Al-Quran, tengok larangan-larangan ni, kita duk muhasabah orang lain. Jadi dia sebut itulah, datang kuliah tuan-tuan, satu hari datang kuliah sebut jangan kedekut. Oh, kita balik rumah duk muhasabah jiran. Jiran sebelah lah kedekut. Kalau dia pergi kuliah tadi, padam muka dia, baru tahu, baru dia rasa. Gitu. Esok pergi kuliah pula, tajuk dia jangan sombong. Oh, kita kata jiran belakang rumah lah yang paling sombong. Kalau dia ada tak kuliah tadi, sedap dia kena tadi kan Ustaz. Oh, tuan-tuan muhasabah orang lain. Jangan tuan-tuan, saya pesan diri saya sendiri, sibuklah diri kita untuk bermuhasabah tentang diri kita. Carilah kesalahan diri kita, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita kena jauhi daripada sifat ghibah, yakni orang mengumpat. Sahabat Nabi pernah tanya pada Nabi, mal ghibah ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ghibah, mengumpat? Nabi jawab, zikruka akhaka bima yakrahu.
kamu sebut perihal saudara kamu yang dia tak suka. Lalu sahabat tanya lagi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana bila mana keadaan saudaraku itu sesuai dengan apa yang aku katakan? Jadi Nabi jawab, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Nabi kata, bila keadaan saudara kamu sesuai dengan apa yang kau katakan, maka itulah ribah terhadapnya, yakni mengumpat. Jika padanya tidak terdapat apa yang kau katakan, maka engkau telah berbohong atau fitnah. Bahasa mudahnya tuan-tuan, bila Nabi jawab, kamu sebut benda yang saudara kamu tak suka, itulah yang dikatakan riba atau mengumpat. Dia tak ada, kamu sebut belakang dia. Yang mana kalau dia tahu apa yang kamu sebut, dia tak suka, itulah mengumpat. Sahabat tanya, macam mana pula kalau apa yang disebut itu memang betul-betul berlaku pada saudara itu, benda betul-betul keburukan dia? Jadi Nabi kata, itulah mengumpat. Kalau kamu sebut benda yang dia tak buat, contohnya benda yang tak ada pada dia, itu fitnah. Kita kadang-kadang kan sema-sema termengumpat kawan. Adalah kawan tegur, jangan mengumpat. Tak, dia kata ini betul-betul, bukan mengumpat, ini betul-betul. Yang betul je lah mengumpat, yang tak betul kita panggil fitnah. Jadi nak kena berhati-hati. Bukan kata tuan senang sangat kat kedai kopi dan sebagainya terlibat dengan mengumpat tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang riba ini, Nabi Allah Ta'ala gambarkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik terhadapnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kata ada panjang perbahasan dia, cuma saya nak ringkaskan pada satu kisah. Ceritanya tuan-tuan, Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Ma'iz pernah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia datang kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka Nabi berpaling daripada dia sehingga ia mengucapkannya 4 kali. Dan pada ucapannya yang kelima, Nabi tanya, apakah engkau telah berzina? Ya. Ma'iz kata, ya. Nabi tanya lagi, tahukah engkau apa itu zina? Dia menjawab, ya. Aku telah mencampurinya secara haram sebagaimana seorang suami mencampuri isterinya secara halal. Nabi tanya lagi, apa yang engkau kehendaki dengan ucapan ini, wahai Ma'iz? Ma'iz jawab, aku ingin engkau sucikan diri aku. Tuan-tuan, dengan harapan tuan-tuan, kalau dia dah mengaku zina tadi, dia rasa bersalah, dia kena hukuman hudud pada dia, dengan harapan sucilah dia daripada dosa tersebut. Lepas itu ada hikmah berkaitan dengan hukuman hudud yang boleh membersihkan dosa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tanya lagi, apakah engkau masukkan kemaluan kamu ke dalam kemaluan wanita itu sebagaimana menghilangnya kuas celak ke dalam botol celak atau timba ke dalam perigi? Ia jawab, benar. Tuan-tuan, daripada pertanyaan-pertanyaan Nabi, bahkan Nabi mengelak bila mana Ma'iz tadi mengaku dia berzina. Yang kita nampak tuan-tuan, hakikatnya hukuman Islam, hukum syariat Islam, dia bukanlah hukuman yang suka-suka nak hukum orang. Seboleh-bolehnya tuan-tuan, kalau ikut kaedah Islam, dia akan mengelak untuk menghukum. Sebab tu tuan-tuan, ketat. Bila sebut bab zina ni, dia ketat. Dia baik. Sebab apa? Dia melibatkan dosa suka sama suka. Bukan kait dengan dosa menidah orang lain, kerosakan orang lain, tapi dia suka sama suka dia, tuan. Dan hakikatnya tuan-tuan, bukan mudah nak disabitkan, nak dihukum orang itu. Sebab itu Islam bukan agama menghukum. Sebab itu tuan, sampai beberapa kali Nabi pertama bertanya teliti sampai ke tahap itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan kejap bab orang kata kaedah tadi. Lalu Ma'iz jawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihukum rajam kepada Ma'iz tadi. Sebab kalau orang kita tahu lah, berzina yang telah berkahwin, hukumannya lain dengan orang yang tidak berkahwin. Hukumannya rajam.
bagi orang yang dah berkahwin. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukum rajam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar dua orang yang salah seorang daripada mereka berkata pada kawan dia, dia sembang dua orang ni. Mereka kata, tidakkah engkau melihat orang ini yang telah Allah Ta'ala tutup aib dia? Dia tidak ditinggalkan oleh nyawanya, tidak mati sehingga ia dirajam seperti dirajamnya anjing. Jadi dia sembang-sembang sama mereka, dua orang ni. Dia kata, kamu tak perasan bahawa orang tadi yang kena rejam sebagaimana direjamnya anjing? Jadi benda yang tak baik. Selanjutnya Rasulullah SAW berjalan sampai akhirnya melalui bangkai seekor keldai. Lalu Nabi tanya, di manakah si fulan dan si fulan? Dua orang tadi berhenti, Nabi kata, dan makanlah bangkai keldai itu. Bukan Nabi suruh, Nabi nak suruh berfikir. Maka kedua orang tadi berkata, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadamu ya Rasulullah, mana mungkin bangkai ini dimakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, apa yang telah kalian peroleh daripada saudara kalian adalah lebih jijik daripada bangkai tersebut. Yang ni, mereka mengumpat tadi lebih jijik daripada makan bangkai tadi. Makan bangkai dia rasa jijik dah, tapi mengumpat tadi lagi jijik. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia sekarang berada di sungai-sungai syurga dan menyelam ke dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ni dengan arti kata lain tuan-tuan, walaupun sahabat tadi dah berzina, dosa besar, tapi dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Tapi kawan tadi, dua orang tadi duk mengumpat tentang dia, tuan-tuan, perbuatan mereka tadi sangat jijik. Sedangkan sahabat tadi telah Allah Ta'ala ampunkan dosanya, gambarannya, tetapi mereka telah melakukan perbuatan jijik, mengumpat. Walaupun mengumpat orang yang berzina taubat tadi, tapi dia mengumpat satu perbuatan yang jijik. Penutupnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dalam segala perintah dan larangannya. Perintah Allah macam tadilah, bila sebut tentang ukhuwah, nak jaga ukhuwah, Allah Ta'ala perintah fa'aslihu baina akhawaikum, perintah. Dan nak menjaga ukhuwah juga tuan-tuan, ada larangan-larangan Allah. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kena bertakwa, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesimpulkan apa yang kita bincangkan hari ini. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat. Kita bincang sikit tadi tajwid, dan harapnya tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan tak lupa tadi ayat yang ke-11 tadi, bi'salismu, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jangan baca bi'sal ismu, salah, bi'salismu. Kasrah itu hak milik lam. Selesai. Jadi kita bincang tadi, ada larangan-larangan Allah yang kita nak kena jaga. Yang pertama, jangan merendah-rendahkan, memperolok orang lain. Jangan menghina sesama kita. Yang ketiganya, jangan panggil orang dengan gelaran yang tak baik. 3 benda. Ayat yang ke-12 Allah Ta'ala sebut, yang pertama, jauhi daripada sangka buruk. Sangka baik dengan sama orang beriman, jauhi sangka buruk. Yang kedua, jangan sibuk cari kesalahan orang lain, tapi sibuklah cari kesalahan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, jangan mengumpat. Hinanya, jijiknya perbuatan mengumpat tadi, na'udzubillah min dzalik. Penghujungnya, bertakwalah kepada Allah. Dan pada masa yang sama, kita lihat penghujungnya Allah Ta'ala sebut, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, kita berhenti pada ayat yang ke-12. Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala lapangkan masa kita, beri keizinan untuk kita sambung ayat yang ke-13 dan seterusnya insya-Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang silap, yang lemah kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من العلماء الصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت
أنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله محمد تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.